After bersama isteri, jaranglah kita mandi kan. Tapi Nabi ada riwayat dia mandi. Abi Rafi' sebut, dah ada Abi Daud, kan Nabi yatufu ala nisaihi yaktasilu inda hazihi wa hazihi. Nabi bila dia bersama isteri-isterinya, dia akan mandi daripada seorang pada seorang. Maknanya dia mandilah. Lepas junub saja dia mandi. Lepas junub saja dia mandi. Jadi orang tanya pada dia, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahida. Sahabat tanya begitu. Nabi kata, hada azka wa athhar wa atyab. Ini praktikal untuk orang isi ramai lah. Tapi kalau isi seorang pun, mana tahu kan, satu malam sampai 2-3 kali, mana tahu kan. Dia sunatkan mandi juga, pasal dalam konteks yang sama. Nabi kata, ini lebih menyucikan, ini lebih baik, ya. Of course lah, menyegarkan badan kita, ya. Tapi kalau tak nak mandi, mostly kita malam-malam sejuk kan, boleh saja kita berwudu, ya. Dan saya ingat majoriti ulama menggalakkannya. Kerana Aisyah ditanya oleh Abdul Rahman bin Haris, dia tanya, wahai Aisyah, bagaimana Nabi ni bila bersama isterinya, kemudian dia tak nak mandi, macam mana nak buat? Aisyah kata, Nabi berwudu. Kerana Nabi iza kana junuban wa arada an yashrab au yakul au yanam yatawadda wudu'ahu lis-salah. Nabi ni bila dia berjima, dia ada junub, kemudian dia nak makan, dia nak minum dan dia nak tidur, Nabi akan berwudu seumpama dia berwudu untuk solat. Maknanya ada kes Nabi terus mandi, ada kes Nabi hanya berwudu saja. Dan itu yang digalakkan oleh majoriti para ulama, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Dan saya amat menggalakkan, bukan saya lah, dalam syarak memang menggalakkan kita melakukannya. Dia dapat mengurangkan janabah kita. Lagi pula kita lambat nak mandi lagi. Dah ada riwayat dari Sunan Abi Daud daripada Ibn Abbas, orang yang berjunub tidak didekati oleh malaikat. Katanya malaikat rahmat lah. Tapi tidak haram. Kerana ada kes yang lain dalam Sahih Bukhari, dan saya pernah baca hadis itu pada tuan-tuan. Abu Hurairah ni dia salam dengan Nabi atau dia berjumpa dengan Nabi di pasar, tiba-tiba dia hilang. Nabi balik tanya. Kemudian dia ada. Nabi tanya, mu gimana tadi? Aku pergi mandi sebab aku junub, lupa nak mandi. Macam itulah cerita dia. Nabi kata, subhanallah, al-mu'min la yanjus. Nabi kata, maha suci Allah, orang beriman itu tidak najis. Cerita dia harus. Paling-paling pun ulama memakruhkan saja. Tapi haram tidak sama sekali. Tapi sebaik-baiknya kita lepas berjunub kita mandi dah. Tapi dah tengah malam. Nabi pun ada mandi, ada wuduk saja. Dan ada kes Nabi tak buat apa-apa. Lepas berjima atau bersama isterinya, Nabi terus tidur. Ada juga hadis Abi Daud daripada Aisyah, kana Nabi yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamus sama'in. Nabi berjunub, kemudian dia tidur, dia tak sentuh air pun. Ada juga. Jadi ada 3 keadaan. Pertama, Nabi mandi terus. Kedua, Nabi hanya berwuduk saja. Yang ketiga, Nabi tidak berbuat apa-apa. Terbaik mandi, terbaik. Jadi lepas ni mandi. Pukul 12 malam pun mandi. Kalau boleh lah. Paling tidak pun berwuduk. Paling tidak. Yalah, mesti kita masuk bilik air. Kau tak masuk bilik air? Masuk bilik air kan? Oh, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, dah sih. Seminit je ada wuduk dah. Dan saya dapat tidur dengan hati yang lapang. Dan insya-Allah Ta'ala selain daripada berpahala, dia memberi kekuatan. Pasal kita kena air sebahagian daripada badan kita. Jadi jangan tidur tanpa wuduk. Malah tuan-tuan, sebagai ulama mengharamkannya. Mengharamkan. Kok mana straight-straight tu lah. Ulama ni biasa tuan-tuan. Dalam bab ni ada dia longgar sikit, ada dia straight sikit. Dalam bab ni ada dia longgar sikit, ada dia straight sikit. Ulama suka hati dia lah, dia ijtihad, dia mujtahid. Antaranya Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi daripada mazhab Az-Zahiri, tapi dia mazhab ahli sunnah juga. Dia ulama besar kita juga. Hari ni dalam konteks kontemporer banyak juga pendapat beliau dia rujuk. Dia kata haram. Dan juga ada satu pendapat daripada Al-Imam Malik rahimahullah, dia kata haram. Pasal dia kata hadis yang ada Nabi mandi dan berwudu. Adapun Nabi tidak menyentuh air, hadis-hadis yang Nabi tak sentuh air itu, antaranya hadis yang saya baca tadi, hadis Aisyah yang diriwayatkan Sunan Abi Daud, dia kata hadis yang tidak sahih. Kalau sahihnya Nabi mandi dan Nabi berwudu. Kalau lain pada tu tak sahih. Sebab tu dia kata mesti mandi atau berwudu. Dia mewajibkannya. Mandi dia tak wajibkan, tapi wudu sekurang-kurangnya dia mewajibkan. Sebaik-baik mandi, sekurang-kurang wudu. Kalau tak wudu, tidur terus, makan terus, minum terus, dia kata haram. Tapi bukan majoriti lah, minoriti. Majoriti kata tidak haram. Dia ambil guna pakai juga hadis tu, gabung ke semuanya.
Ya? Jadi Nabi buat dalam keadaan berbeza-beza. Ada kalanya Nabi mandi, which is the best. Ada kalanya Nabi berwuduk saja, itu paling kurang. Sebaik-baiknya itu yang kita lakukan. Pasal nak wuduk tak susah tuan. 1 minute, 2 minute kita dah ada wuduk. Ambil buat basic-basic pun tak apa. Dan yang ketiga, Nabi tidak melakukan apa-apa. Ya? Itu paling worst sekali lah. Mungkin boleh lah sekali-sekala kita buat tu. Mungkin boleh. Ya? Baik. Umar Al-Khattab juga dalam Sahih Muslim ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun?" Wahai Nabi, bolehkah seseorang yang berjunub itu tidur sedangkan dia berjunub? Nabi kata, "Na'am, ya. Idza yatawadda wudu'ahu lis-salah, falyarqud wa huwa junubun." Nabi kata, "Ya, boleh tidur dengan syarat dia berwuduk terlebih dahulu." Sebab tu saya kata sekurang-kurang berwuduk sebaik-baiknya. Oh, saya ni kau 40 tahun Ustaz. Dan paling-paling basuh je, tak wuduk, mandi jauh sekali. Dulu tak apa. Sekarang buat tu. Tak susah. Itu kita belajar bagi kita tahu, dapat ilmu-ilmu tambahan ya. Baik, tapi jumhur, majoriti hatta yang standard dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Tapi amat-amat digalakkan kerana ia adalah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan ia amat penting sekali untuk kita ambil tahu lah bab tu. Baik.